untuk mati. وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به يفقهه متفق عليه. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya ingatkan Tuan Pembersih, kalau ada yang sampai ini tak kenal lagi. Ada? Ada yang padahal dia kata dia bersih dengan saya lama tak nampak. Entahlah, saya pun tak ingat masa bila berjumpa, masa bila kenal. Rasa macam tak pernah kenal lagi. Mungkin dia kenal saya tak kenal dia. Mayalah. Minta maaf lah, kalau tak kenal lah. Jadi dia bersih lama tak nampak. Fikir tu tadi masa bila jumpa dia. Tapi tak apalah. Dia kata dia akan datang, dia ada urusan. Jadi yang saya hormati imam-imam di sini, ustaz-ustaz di sini, para ulama di sini, dan ada kalangan tuan-tuan, pensyarah, guru-guru. Maka saya dahulukan dengan ucapan saya mulakan tuan-tuan dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kasih sayang Allah Taala masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita terus menghirup udara Allah Subhanahu wa taala ini, untuk menyambung sakit-sakit kehidupan kita yang entah bila akan berakhir, tapi yang pasti kehidupan kita akan berakhir. Maka bermula pada ketiga ini, bermula pada saat ini, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk kita buat perkara yang paling Allah Ta'ala kendaki, iaitu yang paling baik. Sebab dalam Al-Quran banyak sangat Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan dengan lafaz ahsan. Ahsan ini di atas, kalau belajar dalam bahasa Arab, mungkin tuan-tuan sini ada sekolah Arab, pernah belajar bahasa Arab, pernah belajar nahwu sikit-sikit, pernah belajar saraf. Kalau atas wazan ahsan, maka dia nama yang diwazan isim tafdhil. Ahsan, yang paling baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah nak kita ahsanu amala, dapat amalan yang paling baik. Tempat yang lain pula, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ahsan juga. Dan banyak lagi. Dalam Al-Quran Allah gunakan, kalau dalam bahasa lain tata bahasa. Tata bahasa iaitu perkataan yang paling mulia sekali. Ahsan, yang paling baik. Jadi Allah mahu pada kita yang paling baik. Sebelum kita balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala mahu yang paling baik. Jadi bermula pada sekarang lah. Kebaikan akan datang apabila kita berusaha. Semua benda ni akan datang apabila kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi kita kena buat keputusan daripada sekarang. Daripada sekarang, daripada saat ini, bukan nantilah besok tu, nantilah bila-bila. Bukan. Keputusan bermula pada malam, pada saat ini. Kita kena azan nanti saya akan buat amalan yang terbaik sebelum saya balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bila mana kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, maka ketika itu tidak ada lagi rayuan. Bila Allah Ta'ala dah buat keputusan Allah adalah utama. Jadi kita tak nak keputusan kita keputusan tak baik. Fa amma man faqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Maka barang siapa yang amalan kebaikan dia berat, maka dia akan berada 'ishatin radiyah, kehidupan yang diridai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
Sementara orang yang mana amalan dia ringan, amalan kebaikan dia ringan, maka dia akan berada di tempat fa'ummu hawiyah, maka dia berada pada tempat hawiyah. Hawiyah ini wama adraka ma ya. Apa yang kamu tahu tentang mahiyah? Narun hamiyah, api yang panas membara. Jadi kita nak dia amalan baik, kita tu berat. Bila Allah Ta'ala timbang nanti, dia amalan tu berat. Bila berat, walaupun berat satu hon, maka kita akan selamat. Tapi kalau kejahatan berat satu hon pun, maka kita akan ditempatkan, na'udzubillah, tempat yang kita semua minta lindungi. Jadi apa perlu kita buat? Sekarang kita buat keputusan bahawa saya akan perbaiki segala amalan saya supaya amalan saya jadi ahsan amalah. Sebab apa? Allah sendiri mahu daripada kita ahsan amalah. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan kita berusaha lagi dan lagi ni, Allah kasih yang kepada kita, Allah bagi juga sekurang-kurangnya dalam kehidupan kita. Dalam masa tempoh kita ni, satu rakaat kita sembahyang khusyuk sudah cukup. Satu rakaat je. Tak nanti ke satu waktu, satu rakaat sudah cukup. Jadi macam mana nak dapat khusyuk dalam sembahyang ni? Maka kita kena ikut bagaimana Nabi SAW telah tunjuk untuk sembahyang berjemaah. Lazimkan diri kita untuk sembahyang berjemaah. Ataupun perkataan lain, wajibkan bagi diri kita untuk sembahyang berjemaah. Sebab baginda SAW tak pernah sembahyang bersendirian. Alhamdulillah, sembahyang sunat ni memang afdal sembahyang rumah. Sembahyang sunat ni sebenarnya bukan afdal di masjid, tapi afdal di rumah. Sembahyang fardu di sini. Jadi mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita untuk kita beramal, insya-Allah. Jadi kita sambung sikitlah pengajian kita hari ini. Tuan-tuan jumpa tempat yang kita bunyi jumpa, insya-Allah. Saya pun tak berapa nak ingat, tapi rasanya betul dah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl. Ini satu fasal. Az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Ini satu fasal, satu tajuk. Zikir ini berlaku di dalam hati, dengan hati, dan juga berlaku di lisan. Dan yang paling afdal darinya dari zikir itu, apa yang berlaku di dalam hati dan juga di lisan serentak. Ini yang paling afdal. Zikir dengan hati dan juga dengan mulut. Ini yang paling afdal. Fa in tasara ala ahadihima fal qalbu afdal. Maka sekiranya kalau kita nak ringkaskan di atas salah satu dari kedua ni, sama ada nak zikir dengan hati ataupun nak zikir dengan lisan, maka dia kata zikir dalam hati ini lebih afdal, lebih baik. Summa la yanbaghi an yasluka dzikra bil lisani ma'al qalbi khaufan min an yazunna bihi riyah. Kemudian tidak sepatutnya bahwasanya ditinggalkan zikir itu, zikir dengan lisan ini bersama hati, keadaan dia takut daripada bahwasanya dia sangka dia akan jadi riya. Tak boleh juga. Kita tinggalkan zikir dengan lisan bersama dengan hati ni tadi. Kita tinggalkan. Sebab apa? Sebab takut orang kata riya ni. Tak boleh juga. Tak boleh juga macam tu. Sebab sebelum ni kita dah jumpa, kalau kita tinggalkan amalan itu, amalan yang senantiasa kita buat, kita tinggalkan amalan sebab apa? Takut jadi riya, maka itulah riya. Kan kita dah baca dulu. Jadi dia kata kalau kita biasakan zikir mulut dengan hati ni serentak, kemudian tiba-tiba ada orang datang, contohnya kita pun rasa aku zikir kuat ni kan, dia dengarkan jadi riya pula, itulah riya. Susah tuan-tuan. Jadi kita kena senantiasa jaga hati. Sebab tu dia beritahu apa tajuk awal-awal dulu tentang hati, niat. Sebab niat duduk dalam hati. Kalau baik niat, baiklah segala-galanya. Bal yadhkuru bihi ma jami'an wa yaqsudu bihi wajh Allah Ta'ala. Bahkan dia zikir dengan kedua-duanya, iaitu bersama lidah dan juga hati serentak, dan dia qasadkan, dia maksudkan dengannya akan wajh Allah